Terima kasih Puan Cikgu Azhar ya. Dan sememangnya macam Cikgu Azhar sebut tadi, tajuk kita pada hari ini ialah Bosses, Leaders and Builders ya. Bila saya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan di antara banyak bidang yang rapat dengan jiwa saya ialah tentang kepimpinan, tentang pengurusan, tentang pentadbiran ya. Dan banyak penulisan juga tentang tajuk ini, tajuk kepimpinan ni. Dan kita tidak boleh kata, kan kepimpinan ni untuk pengetua saya, penolong kanan saya, GKMP saya, PPD dan sebagainya. No. Everyone has the leader in you. Kalau you lihat Dale Carnegie punya tajuk buku ni, The Leader in You. Hanya kita nak sekarang bagaimana di atas kontinuum jarak 1 hingga 10 ni, di mana letaknya peranan kita sebagai bos, di mana kita menjadi pemimpin, di mana kita merupakan pengurus, pentadbir dan seterusnya builder. Dia dapat membina ya keterampilan dalam individu yang lain. So banyak buku ditulis tentang perkara ni, tapi saya kaitkan juga dengan pengalaman saya sendiri. Ada buku yang tajuknya Too Many Bosses, Too Few Leaders. Dan kita pernah dengar ungkapan ya, orang kata don't boss me around. Don't boss me. Boss ni dia macam konotasi dia selalunya mengarah. Bila pemimpin dia berbeza sedikit. Dan saya akan kupas perkara itu dalam masa yang ringkas. Next slide please. Terima kasihlah Siti ini selalu jadi saya punya penukar slide ya. Saya berada di Ipoh sebenarnya hari ini. Saya datang ke satu mesyuarat. Saya belum tamat lagi. So, seperti saya kata, banyak penulisan ya, banyak penulisan tentang kepimpinan dan sebagainya. Dan banyak juga diperbezakan di antara pemimpin dengan pengurus. Tapi hari ini kita lihat dari segi the boss, ya, the leader, and then the builder. Kita nak lihat apa perbezaannya. Kalau kita lihat gambar raja di sebelah kiri itu, dari gambar raja itu pun kita boleh buat satu conclusion ya, atau satu rumusan bahawa kalau kita tengok bos, dia duduk di atas dan dia tunjuk saja, mengarahkan orang untuk buatkan sesuatu, menjalankan sesuatu tugas. Tapi kalau leader, dia berada di depan dan dia sedang bersama dengan anak buah dia, mempamerkan ya peranan seorang pemimpin berbanding dengan bos. Tapi kalau bila saya baca buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, dia kata kepimpinan ni kadang-kadang tak semestinya perlu di hadapan. Dia bagi contoh ya, seorang sedang menggembala kambing biri-biri dia, penggembala, depan tu ada seekor kambing biri-biri dan di belakangnya ada penggembalanya. Bagi orang yang melihat, kadang-kadang kita sangka juga orang yang ada di depan tu dialah pemimpin. Tapi sebenarnya yang sedang menggerakkan kumpulan kambing biri-biri itu ialah gembala kambing biri-biri itu yang ada di belakang. Slowly ushering them forward. Gerakkan mereka ke depan. Kadang-kadang pemimpin dia tak muncul pun di pentas. Kerja semua dah selesai, dia ada di belakang tirai sebenarnya. You do not need to always be projecting yourself as a pemimpin. Saya pun ada kepercayaan yang sama. Kepimpinan ni biar kita pamerkan orang lain, anak buah kita, tak apa, in developing them. So, kalau kita lihat Nelson Mandela itu sendiri, 27 tahun dia ada di penjara di Robben Island. Tapi bila dia keluar, dia punya pengaruh dia begitu kuat sampai dia boleh jadi presiden Afrika Selatan.
How is it a person 27 years you are in prison and then bila you keluar kemudiannya you boleh jadi presiden negara itu. So he had a lot of influence walaupun dia berada di penjara. So bila kita lihat bosses, leaders, builders, kalau ini ada beberapa contoh di sini. Kalau kita lihat dari aspek yang kedua do, delegate, enlist. Apa bezanya? Do ni dia suruh buat. Leaders kadang-kala dia delegate, dia agih-agihkan tugas. Ya, pengurus pun kadang-kala buat sebegitu. Tapi builder ni dia enlist. Builder ni dia menjemput anda, menarik anda untuk bersama dengan beliau. Kemudiannya kita tengok tadi yang pertama, arrange, aturkan aja jadual-jadual, itu bos. Semua jadual sudah diaturkan. Pemimpin dia memberi semangat, inspire. Kalau builder, dia akan engage, dia akan bersama juga dengan anda untuk pastikan anda boleh bina keterampilan yang diperlukan. Seterusnya tentang control, influence, empower. So dia ada continuum untuk setiap satu saya boleh kaitkan diri saya dengan semua yang ternyata di sini. Kalau kita minta focus on what is, focus on what will be, focus on what could be kalau builder. Walaupun futuristic, kalau what could be, dia tengok beberapa contoh dan pendekatan yang lain. Kalau bos, dia tak begitu futuristic. Dia fikirkan kerja sekarang ini beres. Right? Dan yang terakhir ini daripada kajian, dia kata bos ini dia suka use people. Arahkan, suruh mereka buat. Tapi kalau leaders, dia develop, dan kalau builder, dia terus build people. Dari segi keterampilan, supaya mereka menguasai keterampilan-keterampilan tertentu. Untuk tugasnya, untuk jadi, kemudiannya mungkin untuk jadi pemimpin juga. So, saya rasa saya tak mengupas setiap satu ni, tapi setiap satu ni membawa makna yang tinggi daripada pandangan saya. So, kita nak lebih, dia tak ada salah betul ya. Ada setengah tugas tu memang orang itu bertindak seperti bos. Tapi ada untuk bidang tertentu kita perlukan leaders and builders. I am a firm believer, saya secara peribadi, saya cukup percaya dalam leaders dan builders. Okay, next slide please. Saya nak kongsi satu yang diberi kepada saya oleh, saya terima maklum balas ya. Okay, ini lagi satu. Bila saya cari lagi, saya dapati ada yang beri senarai yang lebih panjang tentang beza di antara bos, leader. PI maklumat ini daripada portal CDL dan cuba kaji daripada pandangan sendiri tentang perkara yang ternyata di sini. Saya nak bacakan yang sebelah kanan tu. A boss knows everything. Dia selalu bertanggapan begitu. A leader admits mistakes. Kita kena terima tu. Boss criticizes. Dia akan kadang-kadang trust and gives orders. A leader gives direction, memberi hala tuju. A boss demands respect. A leader earns and deserves respect. A boss rules with threats, not law. A leader shows human kindness, lebih menggunakan pendekatan empathy. A boss depends on hearsay, apa yang dia dengar daripada pihak ketiga. Tapi bagi seorang pemimpin, dia akan mengkaji, dia investigate sebelum dia membuat apa-apa keputusan. So ini satu penulisan yang baik dari segi leadership. I'm a leader, not a boss. Yeah? Happy Teachers Day to a wonderful teacher, leader, and a mentor. Your leadership and example have helped me grow into my potential. Dato' groomed us to be sound professionals and made working with you
an interesting and memorable experience. Thank you for being such a great role model. Now, I didn't expect this after 2 years. Maka kita sebagai pemimpin banyak perkara yang kita lakukan, tapi kita tidak harapkan apa. Saya tidak harapkan pun untuk terima message macam ni. Dan jangan ingat Dr. Mahinder kongsi nak tunjuk kehebatan dia. No. Dia tidak menjadi, itu bukan style saya. Tapi apa yang saya terasa terharu itu ialah bahawa refleksi itu boleh berlaku lepas 2 tahun pun tentang perkara yang tentang kepimpinan yang kita utarakan. Dan kepimpinan kita, bagaimana kita bina keterampilan orang lain, how we build other people, hanya individu itu saja yang tahu. Maupun dia mungkin staf sokongan, atau mungkin dia staf biasa, mungkin dia middle manager, mungkin dia timbalan pengarah atau sebagainya. Banyak refleksi kita boleh berlaku kemudiannya. Tapi masa kita menjadi pemimpin, kadang-kala orang jangka, kenapalah pengarah buat begini, mengapa timbalan pengarah buat begini. Tapi kemudiannya, so sebagai guru pun kita kata, kenapalah pengetua saya. Tapi kita kena faham setengah-setengah perkara itu. Why? Itulah tindakan oleh pemimpin kita, oleh pengurus kita, oleh builder kita, orang yang akan membina keterampilan pada diri kita. Itulah satu tugas murni oleh seorang pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat bahawa saya seorang guru, saya tidak terkandung dalam kumpulan bos, leader atau builder. Setiap guru, you are a leader. Anda berdiri depan kelas, depan 40 orang murid tu, you are a leader. Anda jadi role model. Kemudiannya lepas 3-4 tahun, jumpa murid, dia kata macam mana? Dia akan kata, sir or teacher, I remember what you told me. And what you did for me was fantastic, and I really appreciate that. You helped me improve my English. So kata-kata itu adalah maklum balas kepada seorang guru pemimpin, teacher leader itu. Dia tidak berkait dengan mempunyai jawatan. Kalau tengok buku sebelah kanan Robin Sharma, The Leader Who Had No Title. So you're all can learn and all can lead. So saya jangka hari ini tuan-tuan dan puan-puan baca lagi tentang boss, leader and builder or manager, banyak penulisan, and you will know tentang perkara ini. Lebih lagi saya rasa untuk pemimpin barisan pengetua, penolong kanan, GKMP atau ketua panitia atau pemimpin yang lain yang ada dalam kumpulan ini untuk memahami konsep-konsep ini tentang perbezaan. I don't think dalam zaman sekarang kita banyak mirip kepada nak menjadi bos. Kita nak jadi pemimpin, kita nak jadi builder. So itu saja, kita masuk ke slide yang terakhir. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan tahu, banyak seperti saya sebut, banyak penulisan dalam pada tajuk ini. Saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. So kita boleh bukan saja buku tetapi daripada pelbagai sumber. Bacaan-bacaan, ilmu itu adalah penting. So itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.